Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Apa khabar saudara semua? Saya mendoakan agar anda semua sihat. Apa khabar Colin Rosario? Wah, ini nama macam dekat Itali. Colin Rosario. Saudara Muhammad Ridwan, saudara Mustafa Ilyas, saudara Rozali Osman, Fui, thank you for coming. Selamat malam ya, Fui. Saudara Tamparan Maut. Tamparan Maut ni saya nak gunakan nanti tu bila ada waktu-waktunya. Waalaikumsalam saudara. Kita juga dengan saudara Sahak Ranggi. Kita Ranggi saudara Sahak ya. Saudara Muhammad Nazim, Hafiz Wan Basirun, Bella Dona. Tapi dia gambar burung ya. Saudara Abdul Hadi Syarif, Cik Ibrahim Cik Muda, saudara Herman Ben, apa khabar man? Saudara Haji Ismail Yusof, saudara Khairul Pak Lam, apa khabar Khairul? Begitu juga dengan saudara Thomas Tan, Puan Nur Zelawati Abdul Ghani, Manoma Azlan Hajidin, apa khabaran? Moga sihat ya. Saudara Ahmad Tarmizi Ishak, saudara Abdul Huda, saudara Fazilah Rozilah, Waalaikumsalam. Saudara Samsul Anwar, apa khabar saudara? Doa saya anda sentiasa sehat dan bahagia bersama keluarga. Begitu juga dengan saudara Zul Kifli, Puan Halimah Hashim, Azam Mekto, saudara Agus Salim, saudara Cak Ting. Terima kasih Hui, saudara Haji Ismail Yusof, saudara Muhammad Haji Hussein, Paridan Dan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saudara Adam Khairul, Ishak Madzin, Rosinin Kuringot, Rosinin Kuringat dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni akan saya santuni usai pencerahan malam ini saudara ya. Baik, seperti biasa saya harus memberi laporan kedudukan COVID-19 hari ini tanggal 14 September hari Selasa. Jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona nampaknya ada penurunan. Ini adalah laporan daripada Kementerian Kesihatan ya saudara, daripada Asiatra dan sebagainya. Tapi tak ada nampak kematian. Tak tahu, ada yang kata 500, ada yang kata 600. Saya hairan kenapa Kementerian Kesihatan menyembunyikan jumlah angka kematian yang sebenarnya. Sebab kita nak tahu supaya rakyat lebih berwaspada. Tapi kalau disembunyikan, nak buat macam mana saya nak buat? Jadi rakyat perlu diberitahu kenapa, apakah ada sesuatu yang perlu disembunyikan. Sepatutnya dijelaskan kepada rakyat. Hari ini jangkitan adalah 15,669. Dan di Perlis ada penurunan daripada 41 pada 30. Di Kedah, nampak agaknya ada peningkatan di Kedah. Walaupun tempat lain dia susut, tapi di Kedah semalam 1151, hari ini meningkat pada 1207. Begitu juga di Pulau Pinang, cek. Semalam cuma 1243, hari ini terus meningkat lagi kepada 1651. Dan di Pulau Pinang jumlah jangkitan keseluruhan sudah 111,156. Keseluruhan jangkitan yang terkumpul yang saya dapat laporan sudah melangkaui angka 2 juta warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, iaitu 2,11,440. Bukan angka yang kecil. Sebab itu saya agak kecil hati lah dengan Kementerian Kesihatan yang tidak mahu melaporkan jumlah kematian. Keseluruhan jangkitan sudah 2 juta. Saudara, di Perak nampak gayanya ada susut sedikit. Alhamdulillah, daripada 1011 kepada 856. Tetapi di Selangor ada meningkat balik. Semalam 1947, hari ini dia naik kepada 2632. Begitu juga di Wilayah Persekutuan. Semalam 398, hari ini naik 411. Tetapi di Putrajaya susut daripada 16 kepada 14. Begitu juga di Negeri Sembilan terus susut. Alhamdulillah. Turun kalah jo. Jangan jaga elok kesihatan tu baik-baik. Hari ini dah cantik tu. Daripada 156 dan ni hari ini 143. Terus berusaha ya saudara. Di bagaimanapun di Melaka nampak gayanya ada peningkatan 329. Semalam 206. Macam mana orang Melaka? Negeri kecil, rakyat tak ramai. Ni Datuk Sulaiman ni kena tengoklah betul-betul rakyatnya. Macam mana Melaka ni beredar pada 300, 400, 300, tak sepatutnya. Berusahalah kita ya. Sebab di Melaka bukan banyak mana hilang pun. Di Johor, alhamdulillah susut lagi.
Semalam daripada 2,110 dia susut pada 2,030 dan hari ini 1,974. Jadi warga Johor berusaha menjaga kebersihan diri dan sebagainya agar kita dapat mengurangkan jumlah jangkitan ini. Di Pahang juga susut. Semalam 878, hari ini 763. Angka yang tidak baik. Sebab itu saya katakan mereka yang tinggal di pesisiran pantai Laut Cina Selatan berhati-hati saudara. Tapi di Terengganu ada kurang, susut banyak daripada 704 kepada 483. Di Kelantan naik baliklah. Seram saya tengok di Kelantan ni. Bukan seram. Sebab daripada 1,070 dia meningkat kepada 1,406 orang warga di Kelantan yang dijangkiti oleh virus corona. Di Sabah juga ada peningkatan daripada 1,649 kepada 1,784. Sebab itu saya katakan berhati-hati yang mana tinggal di persekitaran pantai Laut Cina Selatan. Dan sekarang ni musim hujan pula tu. Hujan panas. Kita warga emas ni juga pun kadang-kadang terkesan. Saudara Mak Fauzi Hassan, Esko Kesihatan Pulau Pinang. Begitulah memang pun. Tak boleh buat kerja dia orang kadang-kadang ni. Di Labuan, Alhamdulillah, single digit balik. Itu semalam 11, hari ini 3 saja jangkitan. Dan saya nampak di sini, Alhamdulillah di Sarawak, susut yang agak ketara daripada 3,522 kepada 1,983. Itu laporan keseluruhan di negeri-negeri. Dan untuk bulan ini, tanggal 14 September, jumlah keseluruhan jangkitan untuk bulan ini adalah 265,186. Jadi kepada warga semua, berhati-hati, sentiasa jaga kebersihan. Ingat, pesan saya satu saja, kitalah jaga diri kita. Kalau kita keluar balik rumah, bersihkan diri kita, sabun tangan, kalau boleh lebih baik mandi dan tukar pakaian. Saudara, kita pergi Tazkirah Singkat. Tazkirah Singkat kita mesti dia beralih kepada kehidupan, berapakah umur kita. Sebenarnya kalau mereka yang berusia 50 tahun ke atas, kena ingat bahawa Allah tidak lagi memberi alasan bagi sesiapa yang telah dipanjangkan usianya sehingga 50 tahun. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Kerana menurut Al-Khattabi, maknanya orang yang Allah panjangkan usianya sehingga 50 tahun, dia tidak lagi ada keuzuran, tak boleh bagi alasan, dan usia dah tua merupakan usia yang dekat dengan kematian dan sebagainya, mesti harus berusaha. Saudara, sungguhnya inilah kesempatan dalam usia-usia emas begini untuk memperbanyakkan taubat, beribadah dengan khusyuk dan persiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta yang hakiki. Sebab para alim ulama memberi nasihat, itu sewaktu kita menjalani usia 50 tahun ini, sepatutnya pertama sekali kita menjaga, jangan berlebihan berhias, tak perlu lagi nak bersolek dengan berpakaian yang molek-molek, tak ada dah. Kalau lelaki tak ada kacaknya dah. Gigi pun setengah dah gugur macam saya ni. Cuma yang pastinya jangan kita gugurkan keimanan kita, saudara. Tak perlulah nak jaga berhias. Kalau wanita pula duduk depan cermin, dah habis dah, usia itu dah over. Dah 50 tahun ke atas ni. Kemudian jangan berlebihan makanan ataupun minum dan berbelanja barang-barang yang tidak diperlukan. Kerana yang penting adalah kita harus mendukung amal yang saleh. Ketiganya, jangan berkawan dengan orang yang tidak menambah keimanan kita, orang yang tidak menambahkan ilmu dan amalan kita. Dan jangan gelisah, jangan kita berkeluh kesah dan kesal dengan kehidupan kita. Segalanya itulah ketentuan ilahi. Jadi penuhilah diri kita dengan sabar dan bersyukur atas apa yang kita ada. Sebab kalau saya lihat negara lain lebih teruk lagi daripada kita. Paling tidak kita ada makanan yang kita boleh makan, negeri lain tak ada. Susah kehidupan mereka. Banyakkan doa untuk mengharapkan keredaan Allah agar husnul khotimah dan dijauhkan dari su'ul khotimah. Yang kita perlukan, yang kita harapkan daripada Allah SWT adalah husnul khotimah, bukannya su'ul khotimah. Tambahkan ilmu agama, perbanyak mengingati kematian, dan bersiaplah kita untuk menghadapinya. Siapkan wasiat dan lakukan pembagian harta lebih awal. Kalau yang ada harta lah. Kalau tak ada harta macam saya ni, senyum sajalah pada anak-anak. Apa yang ada pada kita, itu sajalah. Berbagilah anda pakaian saya, songkok saya.
Kemudian kerap telah menjalin silaturahim dan merapat hubungan yang renggang sebelum ini. Kalau anda bergaduh sama keluarga, berusahalah untuk merapatkan hubungan. Dan banyakkan minta maaf, berbuat baik terhadap sama insan, tingkatkan amal soleh, terutama amal jariah yang dapat terus memberi pahala dan syafaat kepada kita. Jangan lupa kita maafkan kesalahan orang pada kita, walau seberat mana pun, atau apa saja kesalahan mereka lakukan pada kita, kita ampunkanlah. Sebab kita tak tahu, usia dah 50 ke atas ni, setara baginda Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun. Kalau kita pada usia 65 macam saya ni, naik lagi apa semua, kita ni hidup dalam usia yang subsidi. Saudara, ingat tu, kita subsidi je. Sedangkan baginda Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Tidak ada umat selepas Rasulullah dapat usia 200 tahun, 300 tahun macam zaman Nabi Allah ini Sulaiman dan sebagainya. Tak ada. Jadi kita lepas 50 tahun masuk 60 tahun dan 70 tahun, bersyukurlah kita dapat meneruskan kehidupan untuk kita beramal ibadat. Persiapkan diri kita untuk kita dalam kemusafiran di liang lahat nanti. Dan kalau boleh, bereskanlah segala hutang piutang. Dan jangan kita buat hutang baru. Berhentilah dari segala kemaksiatan dan sentiasa berbaik sangka kepada Allah atas segala sesuatu yang terjadi yang menimpa pada diri kita. Kalau dulu kita senang lenang, sekarang ni dah sikit susah, tak apalah. Bahawa itu atas perbuatan kita sendiri, saudara. Dan terus penuhi hati, lisan kita dengan sentiasa beristighfar, bertaubat untuk diri kita sendiri. Dan kemudian mohonlah keampunan untuk orang tua kita, saudara. Bercakaplah kepada mata kita, wahai mata, berhentilah kamu memandang yang tidak halal bagimu. Wahai tangan, berhentilah dari meraih yang bukan hakmu. Wahai mulut, berhentilah makanan yang tidak baik dan yang tidak halal bagimu. Wahai lidah, berhentilah daripada ghibah dan fitnah, dan berhentilah menyakiti hati orang dengan kata-katamu. Wahai telinga, berhentilah mendengar hal-hal yang haram dan yang tak bermanfaat. Semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Yang kita harapkan adalah husnul khatimah, saudara, ya. Saya lain tak dapat nak saya berikan pada saudara, melainkan sedikit-sedikit sabar malam. Sebab setiap kali saya memberi tazkirah pendek ini, saya juga mengingatkan diri saya. Kemudian tambah-tambah lagi apabila saudara Hibil Hasan menghantar kiriman kata-kata mutiara untuk kita hayati, untuk kita gunakan, jadikan amalan kita, jadikan sempadan kita, jadikan tauladan kehidupan kita. Kata Cikgu Hibil Hasan, orang yang memiliki kesabaran juga akan memiliki apa yang dikehendaki. Itu menurut kata-kata Benjamin Franklin. Ya, saudara Mak Idris, saudara Azman Shah, tidak ada hidup yang tidak pernah susah. Belum ada lah saya dengar lagi orang tu hidup dia dari awal sampailah ke akhir zamannya senang, tak ada. Kalau dia naik begitu licin, mudah jatuh. Mesti ada tangga-tangga kehidupan. Dan tidak ada hidup yang tidak pernah sedih. Siapa pun pasti ada kesedihan. Sama ada sedih ditinggalkan oleh orang tua yang telah pun kembali ke rahmatullah, sedih atas kehidupan kita, kadang-kadang rumah tangga yang bercerai-berai, dan mesti juga ada yang putus kasih, yang putus cinta, kemudian tidak ada hidup yang tak dilanda masalah. Jadi jika kita tabah dan sabar, semua dugaan itu akan terasa indah. Itu adalah kata-kata mutiara daripada sahabat saya, Cikgu Hibil. Apa khabar, Bil? Semoga anda sihat, anda bahagia. Selepas pencen dapat duduk bersama keluarga di kampung, sentiasa boleh pergi ke masjid, menikmati enaknya ini udara pinggiran Sungai Dinding. Kadang-kadang saya teringatlah zaman-zaman saya kecil-kecil dulu. Saya sering kali lah juga dengan saudara Hibil, almarhumah ibunya selalu buat nisan daripada pokok tebu, cecah daun kuih lemping. Kuih lemping dulu kita panggil kuih lemping, sedap makan. Tapi semua itu dah tak ada. Sudah jauh kita tinggalkan perjalanan daripada hidup kita. Saudara, itulah hidup ini. Kadang-kadang kita tak tahu, kita terlalu jauh perjalanan kita ni. Sampai usia yang sebegini, dulu zaman anak-anak kita bermain, tiada duka waktu itu. Segala-galanya ceria. Tapi hari ini kita, bila kita menoleh ke belakang, terlalu jauh rupanya perjalanan kita, saudara. Saudara Said Mustafa, saudara Muhammad Arif,
Gekanda Zainal, apa khabar saudara? Syahri Mat Saleh, saudara Prabakaran, saudara Puan Wan Rohana, Tukku, apa khabarku? Saudara Acik Warisan, Osman No, Ilham Matlani, Siang Jibi dan Apkarkian Pandaram. Tak maaflah kalau saya salah sebutannya. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kalau negara kita berbelanja tanpa had, maka kita akan menuju ke muflisan. Hari ini Parlimen bersidang, tak dengar lagi perbincangan soal-soal kewangan negara, saudara. Aduh, takut saya tengok. Apa yang ada, lelucon. Badut-badut politik masih meneruskan. Apa yang berlaku yang akan saya ulas sedikit malam ini. Baik, tajuk perbincangan kita malam ini adalah harimau terluka di Anjung Putrajaya. Ini keadaan saudara. Tapi sebelum saya memberi pencerahan tentang pengkesahan tentang harimau yang terluka yang kini berada di Anjung Putrajaya, kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Banyak culipan-culipannya, nasihat-nasihatnya. Dan saya berterima kasih pada Pak Nazil dari Perlis dalam usia emas ini masih menghantar kiriman pantun kepada kita untuk kita nikmati bersama. Hadamkanlah untuk saudara semua ya. Kata Pak Nazil, ayam katik si itik angsa, lenggang bergaya, ketuan menunggu. Pemimpin politik berebut kuasa, rakyat terinaya seperti dibelenggu. Betul. Apabila pemimpin politik ini sentiasa berebut kuasa, rakyat yang terbelenggu dengan kehidupan yang maha sukar, maha susah. Kemudian kata Pak Nazir lagi, Kak Midah pandai berzanji, dijemput merata sampai ke kota. Jangan mudah mengangguk janji, ditentang mata, mengesah kata. Jadi kalau orang tu dia berjanji, kalau pemimpin tu berjanji dengan kita, tenung mata dia elok. Baru kita dapat mengesahkan sejauh mana mata dia tu benar-benar apa yang dilontarkan, apa yang dicakapkan, apa yang diungkapkan itu lahir daripada hatinya. Sebab dari mata turun ke hati saya. Jadi bila kita berbicara dengan pemimpin, tenung dia. Betul ke dia cakap ni? Kalau dia berbohong, mulalah mata dia liar je saya. Mamu beta, Saudara Mak Fauzi, GST kena kembali, duit masuk kencang, tak perlu berharap lebih SGT kepada petroleum. Saudara Mak Fauzi ya. Tu tentang GST, saya itu biarlah pakar-pakar ekonomi yang menentukan. Kita ni siapa? Saya cuma memberi pencerahan yang termampu saja. Dan sebab itu saya sering memberi peringatan pada teman-teman. Mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan, kerana saya tidak ada kemampuan untuk menghalang ataupun memeriksa satu persatu. Maka anda harus bertanggungjawab atas setiap komen daripada pembaca ataupun setiap kesan daripada suntingan anda itu. Saya mengizinkan anda nak gunakan apa yang saya lontarkan sawal malam ini kalau digunakan 100% supaya dapat faham maksudnya. Tapi kalau disunting sedikit-sedikit, lari daripada maksudnya, jadi susah juga. Saya bukan mencari lontaran kata-kata yang retorik ataupun kata-kata yang menggemparkan atau mensensasikan satu isu. Tidak. Tujuan saya adalah untuk memberi pencerahan. Ingat saudara, ini pencerahan politik daripada dapatan saya, pembacaan saya, daripada berita-berita yang saya baca, yang sekarang ini dapat di media sosial. Begitu juga yang ada dalam media arus perdana serta perbualan saya dengan teman-teman. Jadi ingat saudara, inilah pencerahan politik daripada orang UMNO. jangan pula saudara kata saya ni daripada orang parti lain. Jadi tentulah saya akan memuji pimpinan saya. Memanglah ada sedikit bias. Memang saya ada sedikit bias, saya mengaku. Takkanlah saya nak mencaci parti saya. Tapi bagaimanapun saya akan cuba berusaha memberi pencerahan sebaik mungkin agar kita faham dalam meneruskan perjuangan. Prinsip asas kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Anda berhak untuk menerima ataupun menolak pandangan saya. Tetapi kalau saudara rasa nak menyantuni, sila hantar kiriman. Kalau sempat saya bacalah. Saudara Dian Shah daripada Kampung Baru. Terima kasih saudara Dian hadir. Lama saya tak tahu Kampung Baru. Rasa-rasanya. Tapi besok ya saudara, saya ingin memberi penjelasan. Mungkin insya-Allah besok jam 3 petang saya mungkin dapat
bertemu dan mengadakan live bersama dengan Presiden Persatuan Pengguna-Pengguna Muslim Islam. Banyak saya nak tanya dengan beliau tentang kehidupan rakyat, terutama sekali untuk warga kita yang beragama Islam. Jadi kalau saudara ada sesuatu nak ingin saya lontarkan pada beliau, boleh. Dan bolehlah juga saudara ikuti live saya besok, mungkin dalam pukul 3, 3:30 petang. Dan tadi pegawainya menghubungi saya, dia kata, Datuk, ini dah bersetuju besok pukul 3, 3:30. Dia nak buat malam, saya kata malam 9:30, pukul 9:30 jangan ganggu. Itu saya bersama dengan teman-teman pelayar saya. Tapi yang siang tu bagi mereka yang ada waktu, ada kesempatan, sila layari besok jam 3:30 petang. Saya akan berbicara dengan beliau. Saya akan dapat tanya banyak benda saya nak tanya ni. Sejauh mana? Baik saudara, hari ini Kementerian Keuangan akhirnya Tengku Zaprul bersuara. Dia kata bahawa kabinet telah pun bersetuju. Saya heran macam mana kena tunggu kabinet, sedangkan benda itu stroke of pen saja. Beliau sebagai Menteri Keuangan, decree beliau sebagai Menteri Keuangan. Tapi tak tahulah, kadang-kadang yalah, beliau bukan orang politik, dia orang bank. Jadi dia kata kabinet telah bersetuju supaya pihak bank memberi pengecualian bayaran faedah kepada penerima moratorium pinjaman bank sebagai sebahagian perjanjian persefahaman kerajaan dan Pakatan Harapan. Jadi sebenarnya menuntut inilah UMNO. Apabila Datuk Ismail Sabri mengadakan perjanjian dengan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim semua tu, maka dia pun bersetuju bahawa pemberian moratorium kepada peminjam-peminjam bank selama 6 bulan ini dilaksanakan dan tidak ada faedah. Jadi pengecualian faedah selama 6 bulan. Bagaimanapun kita sama-sama tunggulah. Kita sebab saya kata jangan cakap saja, kerana Kementerian Keuangan juga telah pun mengarahkan agar institusi perbankan mengusahakan pengecualian barang faedah bagi penerima moratorium pinjaman bank dengan kadar sesegera mungkin. Mudah-mudahan saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Ketua Pergerakan Pemuda Datuk Ashraf Dusuki Wajdi. Datuk Ashraf Wajdi, dia memang berterusan memperjuangkan dalam 10 tuntutannya. Alhamdulillah 1 dah dapat. Mudah-mudahan yang lain lagi, terutama tentang kumpulan wang simpanan pekerja, pengeluaran wang sejumlah RM10,000 secara tuntas. Ini belum selesai lagi. Dan saya juga bila tengok kiriman ini terkejut juga. Mereka senang lenang hidupnya. Contoh, ini penasihat kepada Perdana Menteri yang bertaraf Menteri Saudara Faizal Azmu keluar kenyataan bahawa beliau hanya bekerja selama 11 hari je. 11 hari je, sebab dia lepas 11 hari dia Perdana Menteri pun berhenti. Dia dibayar allowance sejumlah RM27,000. Artinya kalau sebulan RM20,000 lah. Sebab tu saya katakan mereka kaya raya, mereka senang lenang, mendapat jumlah wang yang banyak, yang besar. Kita rakyat nak dapat RM10,000 duit sendiri. Bukannya duit daripada kerajaan, tidak, duit sendiri. Daripada kumpulan wang simpanan kerja pun bagai nak tak dapat. Ini jadi penasihat Perdana Menteri 11 hari je kerja, RM27,000. Itulah keadaan saudara. Kadang-kadang antara ni 2 darjat ni. Sebenarnya saya nak bagi tahu saudara, berkali-kali saya bagi tahu dia orang. Menteri, wakil rakyat, mereka tu kita bayar gaji mereka. We are the paymaster. Kita. Jadi tuan mereka sebenarnya rakyat. Sepatutnya mereka memikirkan soal rakyat, bukan memikirkan soal tembuluk mereka. Mereka dibayar gaji yang begitu besar, hasil daripada kutipan cukai daripada rakyat. Rakyat membayar cukai, artinya rakyat membayar gaji menteri. Janganlah menteri nak tunjuk besar pula. Santuni rakyat. Sebab itu kadang-kadang saudara, saya berani bercakap sebab saya tahu hak saya sebagai pembayar cukai. Maka mereka harus menyantuni rakyat. We pay them the salary to work. Kita memberi mereka bayaran gaji yang begitu besar untuk mereka bekerja untuk rakyat. Tapi kalau mereka tidak menyantuni rakyat, sekarang ada 70 orang, 73 orang, korang duta, bertaraf menteri dan sebagainya, punya gaji berpuluh-puluh ribu, ambil daripada kantung negara, bayar gaji mereka daripada penghasilan cukai dan sebagainya. Tapi apa mereka buat? 3-4 orang aja menteri kita dengar statement. Itu yang membuat kita panas darah tu. Saudara, tu macam apa ini Menteri Pendidikan.
Main lontar cakap aja, sekolah kena buka. So bila kita bercakap tentang pakaian seragam macam mana? Tak apa. Pelajar-pelajar macam mana saudara Muhammad Johari Taib, dia kata kalau boleh mintalah ya, mana yang apa ini negeri-negeri yang berada di bawah 500/400 kes baharu harian tu bolehlah buka. Betul boleh buka, tapi bagaimana jaminannya tentang guru-guru itu telah disuntik vaksin ke tidak, keselamatan anak-anak kita. Kemudian macam mana juga macam kenyataan daripada saudara, dia hantar pada saya, saudara Syarifuddin Syahri. Sebab bila menteri kata bolehlah tanpa pakai seragam ke sekolah. Ini apa benda ni? Sekolah kita ni ada pakaian seragam. Cuma saya katakan, carilah upaya macam mana nak membantu ibu bapa agar anak-anak kita ke sekolah dengan pakaian seragam. Kalau pergi sekolah tanpa pakaian seragam, mereka bukan ke sekolah. Tujuan adanya pakaian seragam tu untuk apa? Anak-anak kita tidaklah berkeliaran di pasar-pasar raya dan sebagainya. Ini kadang-kadang menteri dia buat kenyataan suka hati mereka saja. Dah sejak merdeka kita ke sekolah ada uniform, ada pakaian seragam. Boleh, tak apa. Kalau tak ada pakaian seragam, boleh pakai baju biasa. Lepas tu bagi dua. Kelas ni kalau 40 orang, 20. Minggu ni, minggu depan yang 20 lagi pula. Sistem apa ni? Saya kata. Jadi rojak sistem pendidikan kita. Sepatutnya menteri berbincang dengan pegawai-pegawainya. Cari upaya. Dan sepatutnya bagi saya, untuk sekarang ni selagi kes virus corona ni masih lagi 15,000, bukannya 1,000. Hari-hari. Kalaulah kes tu dalam 500 ataupun 1,000, okeylah buka lah sekolah tu. Dan kalau tak boleh dah, anak-anak dah mula belajar di rumah menggunakan iPad, menggunakan komputer, biarlah mereka belajar di rumah. Lebih baik. Sekarang ni dunia tanpa sepadan, globally di peringkat dunia antarabangsa pun anak-anak dah belajar, macam-macam sistem pendidikan ada. Cuma adakan sebagaimana pemberian iPad yang dijanjikan. Dulu janji 150,000 iPad. Mana 150,000 tu? Saya dipahamkan bahawa iPad tersebut katanya tak boleh digunakan. Kalau tak boleh digunakan, bagaimana carilah pembekal tu? Kenapa kamu bekalkan iPad yang tak boleh digunakan? Dan dia kena ganti. Ini duit rakyat, bukan duit mereka. Jadi kadang ini yang saya kadang-kadang minta maaf lah, saya naik angin juga. Saya naik angin apabila mereka mempersendakan rakyat dengan keputusan-keputusan yang bukan-bukan. Jadi begitu juga hari ini. Bila saya baca kenyataan, menyerap darah saya. Bila Tony Puah kata, sekarang ni dengan adanya memorandum persefahaman MOU antara Pakatan Harapan dengan kerajaan yang diterajui oleh Datuk Ismail Sabri, bermakna katanya bahawa Datuk Seri Muhammad Azmin tidak lagi boleh menekan agar beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Itu hal mereka. Tapi yang membuatkan saya marah bila dia kata ni Tony Puah ni, ini baral punya manusia ni. Dia kata bahawa bila dah dimeterai perjanjian semalam, ini juga bermakna Datuk Seri Najib Razak dan Datuk Seri Zaid Hamidi kini berpeluang ke penjara. Ke penjara kepala bapa kamu. Senang-senang nak sumbat orang ke penjara. Negara ini ada undang-undang lah. Kamu yang mewujudkan macam-macam kenyataan, kluster mahkamah dan sebagainya. Lihatlah perbicaraan. Ini negara hukum. Bila kamu punya pemimpin boleh bebas, sepatutnya okey. Dengan adanya begini, kita nak tekan apa semua, seret baliklah Lim Guan Eng ke mahkamah. Berapa banyak kes-kes yang ada berlaku, berapa banyak kes-kes daripada parti DAP dan sebagainya yang masih rakyat tertanya-tanya. Tapi kenapa mereka mengenakan pada pimpinan kita? Saya geram bila mendengar kenyataan Tony Puah. Saya mengharapkan untuk pilihan yang akan datang, warga bangsa kita jangan bagi satu undi pun. Jangan dia ingat dia semua orang sokong dia dan sebagainya, boleh cakap. Kalau boleh, saya minta SPRM. Saya dengar macam-macam cerita, katanya lah bahawa ada juga perlakuan-perlakuan, tindakan-tindakan dia semasa beliau berada di Kementerian Kewangan dulu. Kena siasat. Jangan boleh lepas cakap begitu aja. You ingat bila dah begini, sokonglah bahawa dengan perjanjian ini mengukuhkan kedudukan Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri tak perlu lagi takut pada Datuk Zaid Hamidi. Sejak bila kita menekan Perdana Menteri? Sejak bila Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zaid Hamidi menekan Perdana Menteri untuk membebaskan mereka daripada penghakiman? Tak ada. Tidak ada. Kita pergi, yang kita tuntut, kita minta supaya mahkamah bebas daripada sebarang pengaruh politik.
Sebab itu saya cakap, sampai malam saya cakap, kalaulah mahkamah mendapati bersalah, okey, tak ada masalah pada kita. Tetapi jangan menggunakan kuasa politik, kuasa sebagai Perdana Menteri. Sebagaimana Dr. Mahathir dah bercakap, dia kata, saya khawatir nanti maka Perdana Menteri akan memanggil hakim, mempengaruhi hakim. Mestinya kalau dia dah bercakap benda itu, apakah zaman dia berlaku begitu? Kita tak minta yang itu. Yang kita minta, mahkamah mesti bebas. Ini Tony Parker. Dia boleh kata pula, maka ini boleh hantar ke penjara. Who are you? Kes sedang bicara. Saya harap sepatutnya mahkamah boleh ambil tindakan contempt of court. Betul saya cakap. Kita saban malam minta supaya keadilan diberi. Bahawa pembicara biarlah. Berapa banyak kes Datuk Seri Najib dalam pembicaraan, saya diam. Kita dengar saja. Yang kita minta, kenapa orang dalam kes Datuk Seri Najib, mereka yang ada dalam YNDB itu tak dibawa bersama? Macam-macam ramai lagi yang ada sebagai saksi tak diizinkan masuk mahkamah. Kenapa? Itu yang kita persoalkan. Dan kita minta keadilan diberikan. Saya tak kata Najib tak buat dah, tak ada. Tapi dia kata, itu mestilah untuk dihantar ke penjara Sungai Buloh. Begitu juga Zaid Hamidi. Ada kita ulas kes? Tak ada. Sedangkan kita dengar apa argument daripada Tuan Peguam, macam-macam kita dengar. Ini Tony Paul ni kadang-kadang jumpa ni nak kena tanggajang saya ni. Betul, saya marah kerana mereka menganggap pemimpin-pemimpin kita ni hina sangat. Dengan tuduhan kluster mahkamah. Kluster mahkamah ni nak cakap saudara, kalau satu orang buat aduan polis, maka siasat pembicaraan. Apakah mereka juga bukan kluster mahkamah? Ini keadaannya saudara. Mereka menggunakan tindakan macam-macam pada pimpinan UMNO ni. Bukan kita tak tahu, tapi kita diamlah. Kita percaya, kita yakin bahawa sistem kehakiman kita ini telus. Sebab itu kita minta agar pimpinan terdahulu jangan sesekali campur tangan dalam perbicaraan. Itu saja kita minta. Tapi bila kenyataan Dr. Mahathir itu hari, saya terkejut bahawa ada. Kalau takkan dia kata bahawa dengan adanya Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri nanti, maka ini clear-cut lah apa semua tu, mungkin bebas. Artinya, apakah ada sesuatu? Ini kenyataan. Sebab itu kita minta RCI diadakan terhadap buku yang ditulis oleh Tommy Thomas. Beliau sebagai peguam negara yang mendedahkan bagaimana peguam negara katanya ditekan untuk mengheret orang ni ke mahkamah, membebas. Ada pernyataan dalam itu, saya tak nak cakap lebih. Tapi perlu diadakan RCI. Sebab itu UMNO menuntut. Sekarang ni dengan Perdana Menteri datang daripada UMNO, kena buat RCI berhubung dengan kenyataan Tommy Thomas. Ini Kuang Asam punya kenyataan daripada Tony Paul. Saya baca tu perlu pada saya geram lah. Tak cukup-cukup lagi mereka menghina bangsa kita, menghina pimpinan kita. Yang saya marah pula tu, kumpulan kita, kawan-kawan kita pun sama terpengaruh. Ini yang saya hairan. Benda tak dibuktikan di mahkamah lagi. Belum. Datuk Najib SRC masih lagi di peringkat Mahkamah Rayuan. Tunggulah. Hanya kerana Lembaga Hasil Dalam Negeri menolak. Itu urusan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Biarlah pembicaraan selesai dulu. Sebab banyak elemen lagi. Ini tahu-tahu, mesti hantar ke penjara. Habis, mereka bersih. Yang diseret dulu ke mahkamah, tiba-tiba hilang kes. Bersih apa yang berlaku di Pulau Pinang. Pembelian tanah, apa-apa. Macam-macam lah. Begitu juga di Selangor, bukan kita tak tahu. Banyak dia orang ni. Tapi bila dia kata begitu, saya geram. Dan bila saya tengok kenyataan daripada saudara Fahmi Fadzil, ahli parlimen ini Lembah Pantai yang juga sebagai pengarah komunikasi PKR. Sebab dia kata MOU itu telah pun ditandatangani dan ada syarat. Pertama sekali bahawa parlimen tidak boleh dibubarkan sebelum 31 bulan 7, dia Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, 31 Julai 2022. Ini pun satu hal kenyataan ni. Yang membubarkan parlimen agung. Tak ada siapa pun kuasa di negara kita ni yang boleh membubarkan parlimen. Perdana Menteri boleh pergi jumpa dengan Agung, menghadap Agung, tuanku nak bubarkan parlimen. Itu pun terpulang pada kuasa Agung. Dia tiba kenyataannya tak boleh dibubarkan parlimen. Ini satu hal lagi. Jadi sebab saya katakan dia orang ni buat kenyataan suka mak bapak dia orang aja. Macam Tony Paul ni, puaka punya budak ni. Saya hairan lah, itulah. Bila kita balon dia orang,
Dia marah dekat kita. Nak keluar ke kenyataan, kamu sebagai ahli parlimen, wakil rakyat, bercakaplah elok-elok. Kita yang terkena, kita terasa, kita tahu apa yang berlaku. Datuk Najib macam mana kena, macam mana Datuk Ahmad Maslan dipertikaikan. Kluster mahkamah apa bendanya? Betul lah, dia sedang menghadapi perbicaraan, biarlah perbicaraan. No one is guilty unless it's proven by the court. Jangan kita menghukum orang sebelum mahkamah menghukum. Itu saja, saya tak marah. Kalau dah terbukti salah, mahkamah jatuh hukum, okey. Kita pernah UMNO pun bukan tak ada, pernah kita UMNO sendiri pernah menghukum ahli wakil rakyatnya. Datuk Khetoyo kena, bukan tak kena, berartinya kita nakkan supaya keadilan. Jangan ada campur tangan politik. Itu saja. Jangan main tuduh-tuduh. Geram betul lah saya. Sebab itu saya lihat apa berlaku sekarang di Terengganu. Persidangan Dewan Undangan Negeri Terengganu, Datuk Mat Said, dia mendedahkan banyak cerita ni tentang adanya pimpinan Tok Lebay ni dapat kereta Proton, dapat duit itu, macam mana wang syarikat ditubuhkan, macam-macam. Tapi saya tak boleh nak dedahkan semua. Sebab ini dibincangkan di Dewan Negeri. Yang ada immunitinya, kita di luar nanti kita kena saman. Tapi kenyataan Datuk Mat Said tadi hari ini agak memeranjatkan saya. Sebab beliau minta supaya dia adakan satu siasatan. Dia dibuka berhubung dengan syarikat-syarikat yang melibatkan Kerajaan Negeri Terengganu. Ini perlu dilaksanakan. Jadi sekarang ni cakaplah terlibat. Kerana ni sekarang ni dah ada MOU ni, maka yang di Terengganu pun kita hantar juga ke penjara. Boleh gitu? Siasatlah dulu. Aduh, hai. So lihatlah hari ni. Kita ingatkan hari ini Parlimen dah bersidang, adalah perbincangan berhubung dengan kehidupan rakyat. Rakyat tengah susah ni, masih lagi banyak tak dapat. Agung semalam pun dah bertitah. Tolonglah santuni rakyat. Rakyat tengah susah, ekonomi teruk. Hari ni pasaran saham pun, siapa kata pasaran saham kita mencanak? Merudum lagi secara jatuh hari ni 20 poin. Tak ada sebenarnya. Bukan saya tak perhati, saya perhati juga apa laporan di pasaran saham. Ini menandakan tanda-tanda bagaimana kedudukan ekonomi negara kita ini. Bila ekonomi dalam keadaan sebegini, tentulah akan melibatkan rakyat. Rakyat susah. Nak makan pun susah. Jadi, anda semua pergi ke Parlimen, tolonglah berbicara soal rakyat. Anda adalah wakil rakyat. Bukan buat jadi badut politik. Hari ini seorang lagi kecoh di Parlimen hari ini. Akhirnya ahli Parlimen Jelutong kena tendang keluar daripada Parlimen. Puncanya ayat perkataan memalukan. Samalah, saya tak mau jatuh hukum, tapi saya dengar perbicaraan itu. Ini semua tak ada lain. Isunya bergelut pada jawatan. Kerana ada usul supaya speaker Datuk Azhar Harun ditukar. Kononnya katanya ada 11 usul daripada Parti Amanah. Dan ada beberapa usul lain yang saya dikabarkan ada 15 usul. Tetapi usul tersebut ditolak oleh timbalan speaker. Dan adalah perdebatan dan sebagainya. Akhirnya mungkin daripada Jelutong tu dia terlepas cakap memalukan, maka dia disingkirkan daripada Dewan. Dia katanya jatuh hukum 2 hari tak boleh masuk Dewan. Pun satu hal lagi, takkanlah itu pun, itu keputusan dia lah, saya tak nak campur lah. Tapi bagaimana sebelah petang bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan supaya jangan dibiar sampai 2 hari, maka keputusannya besok dia boleh, sehari je lah dia digantung sebagai ahli Parlimen. Ini keadaannya. Dah begitu juga, masuk saja Dewan sidang, belum lagi masalah rakyat disantuni, cerita tentang Kementerian Dalam Negeri yang menahan ahli Parlimen, tak boleh masuk ke Parlimen, dah bertelo-telo. Saya nak dekat setengah jam. Maka timbul perkataan mangkuk apa semua. Ayat-ayat yang digunakan dalam Parlimen tidak lagi melambangkan mereka ini sebagai orang yang berhormat. Jadi akhirnya kita melihat perangai masih lagi badut politik dalam Parlimen. Saya kecewa sangat sebab saya menanti bangun awal, mandi, dengar apalah perbincangan hari ini. Bila Tengku Zafrul kata tadi boleh moratorium, ada kelegaan. Kepulauan Semenanjung dia mana? Bantuan macam mana? Ekonomi macam mana? Kita nak tahu.
kehidupan rakyat. Tapi tidak disantuni. Yang ada banyak masa di parlimen yang rakyat bayar gaji mereka. Bukan murah. Gaji mereka dibayar oleh rakyat. Berpuluh ribu. Tapi tidak membincangkan masalah rakyat. Berbolok-bolok ceritanya lain tak ada. Cerita tentang kan ni tak betul, ni tak betul. Kemudian Gobind Singh dia bangkit. Bertanya kenapa usul dia. Kononnya mantan Menteri Undang-Undang ahli Parlimen dari Kota Baru yang dikatakan mengelirukan Dewan. Pula speaker pula kata bahawa benda tu yang lepas tak boleh nak diteruskan, macam-macam lah. Itu dia cerita dia tak habis. Yang kita nak tahu sekarang ni barang makan ni macam mana, bila dah nak turun, rakyat tengah tersepit. You guys, you gunalah parlimen. Sebab saya berdoa parlimen dibuka. Bila parlimen dah dibuka, berbincanglah soal rakyat. Tidak. Masih berkelibut soal politik. Saya tengok macam ni, tak ada benda pun. Tak ada benda pun yang dibincang pasal rakyat. Saya amat mengecewakan sebab hari ini adalah hari pertama. Semalam tak ada perbincangan, semalam tak ada perbahasan. Hari ini bermulanya perbahasan yang dimulakan lepas soalan mulut kepada perbahasan titah ucapan Duli Yang Mulia yang di-Pertuan Agong. Kita nak dengar apa pandangan rakyat, apa pandangan wakil-wakil rakyat terhadap yang disarankan oleh Agong. Itu yang kita nak dengar. Sebab tuanku dah bagi tahu bahawa sekarang ini ekonomi perlu dipulihkan. Apa caranya? Kamu sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, yang dibayar gaji elon kamu oleh rakyat, kamu nak santuni apa yang tuanku dah lontarkan. Itu sepatutnya ini tidak berlaku. Saya tak mau menggunakan perkataan itulah, saudara Zack Perry. Itu memang tuanku di Kelantan memang dia baginda memang geram dia tengok bila perangai-perangai ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Negeri bercakaran tak tentu hala. Dan saya kecewa. Saya berdoa mungkinlah besoklah mudah-mudahan adalah sesuatu untuk rakyat. Rakyat nak tahu. Itu pun kalau parlimen nak buat keputusan, dia bakal mengambil masa, bukan immediately. Sebulan, 2 bulan baru benda tu dapat turun pada rakyat. Bukan immediate. Macam contohnya, selepas saja Yang Berhormat Perdana Menteri mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, beliau mengumumkan bahawa peruntukan sejumlah 3 bilion untuk membantu prihatin rakyat. Sampai sekarang masih tak dapat lagi. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Adanya birokrasi dan sebagainya. Ini keadaannya. Jadi kalaulah di parlimen hari ini membincangkan, belum pasti hari ini boleh dapat. Paling tidak adalah harapan pada rakyat. Yang kita nak tahu, masalah pertama, bagaimana dengan ubat tentang virus corona. Kedua, vaksin ni jumlah mana? Kalau mereka ada penyelewengan, mesti disiasat. Ketiga, dana-dana yang digunakan bukan sikit. Wang daripada kantong negara yang digunakan oleh era waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Bukan sikit, saya 300 bilion. Bukan 3 bilion, bukan 3 juta, bukan 300 juta, 300 bilion. Bukan sedikit wang itu. Jadi ini perlulah diperhalusi, perlulah dibincangkan. Itulah gunanya parlimen. Ini tidak. Cerita bergaduh dengan speaker, bergaduh dengan timbalan speaker. Dan akhirnya perlantikan timbalan speaker yang sepatutnya UMNO mencadangkan Dato' Ahmad Maslan. Mereka mencadangkan dengan Komeng. Tiba-tiba ditangguhkan untuk persidangan akan datang. Apa benda ni diorang ni? What have you done? All YBs. Please, tolonglah jaga Dewan Yang Mulia. Inilah tempat gantungan rakyat, harapan rakyat. You making fool of it. Itu masalah yang saya geram. Awal-awal pagi lagi, kita ingatkan mengharapkan sesuatu dibincangkan untuk rakyat. Tidak ada. Jadi, saudara Nuriza, adakah idea mereka itu untuk menutup kelemahan zaman PN? Jadi tak cakap benar. Saya akan begitu mungkin. Sebab sekarang ni yang ada dekat parlimen itu cuma Pak ahli UMNO berapa orang saja. Berapa orang saja, cuma ada lebih kurang 15-14 orang saja daripada UMNO yang tidak bersekongkol dengan puak-puak mereka di situ. Tetapi ada yang bersama dengan Kerajaan Pakatan Harapan, ada yang bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi benar juga mungkin wujud benda ni supaya tak dapat lagi selongkar, tak dapat dibancangkan.
Apakah begitu? Saya tak faham. Cerita ahli parlimen, wakil rakyat, kompaunnya diturunkan. Bahawa ini, aduh, yang sudah tu sudahlah. Bagi saya mudah, dia minta maaf atas keterlanjuran kesilapan masa lepas. Sudah. And then now, we want look forward. Jadi saudara Razali Saman, Datuk lantik aja Pak Anwar jadi Perdana Menteri. Tak boleh begitu. Bukan kita kuasa kita. Tak boleh begitu saudara. Tak semudah yang kita nak. Sebab itu saya rasa sekarang ni keadaannya bergelulut gitu. Betul saudara pilih Rosli Hashim. Dia orang tu kenyang. Sebab tu dia orang lupakan rakyat. Saudara Ramlan. Jadi wakil rakyat benar. Sebab itu saya kata untuk pilihan raya akan datang, saya dah bercakap dengan Presiden UMNO. Kalau muka-muka yang ada itu kita drop aja, tak payah dah. Tapi parti lain saya tak tahu. Tapi parti lain pun jangan kita undi lah. Tak payah. Kita cari muka-muka baru, wajah-wajah baru yang bersih, yang mau membangunkan negara kita ini. Saudara? Sebab sekarang ni masa untuk kita bertoleransi dengan pimpinan yang ada ni, enough is enough. Betul. Soal dah mereka telah memeterai persefahaman. Sekarang ni biasalah. Dah orang yang sekarang ni jadi cakap ni siapa lagi? Yang dulu no Anwar no DAP lah. Malah saya tengok ini timbalan Presiden PAS pun kata memuji. Aduh, saya kata belum apa-apa lagi dah puji. Ahli-ahli lebay-lebay ni pun dah mula memuji. Orang ni kata bagus, orang ni kata ni. Dulu no Anwar no DAP. Inilah masalah yang saya tengok. Orang politik kita ni tak kukuh dia punya keimanan, ketakwaan mereka dalam perjuangan. Sebab hari ni saya agak cuma saya gembira sikit bila Tuan Ibrahim Tuan Man adalah dalam dia punya Facebook ni, dia kata hari ini adalah hari ulang tahun kedua Muafakat Nasional. Memang pun hari ini tanggal 14 September adalah hari ulang tahun Muafakat Nasional. Yang waktu kita zahirkan, waktu kita wujudkan Muafakat Nasional ini dengan harapan begitu tinggi oleh warga, oleh rakyat keseluruhannya. Tapi akhirnya kena kidnap tengah jalan. Akhirnya berlaku ketimbangan yang tidak menentu dan berlaku ini kecurangan. Mereka ada yang setengah meninggalkan, ada yang bawa Muafakat Nasional ni, menyerta sana, menyerta sini. Akhirnya terumbang-ambing Muafakat Nasional. Sedangkan Muafakat Nasional dah diwujudkan yang cukup baik. Sebab itu saya kata kalau itu keadaannya, okay, forget it lah. Nak buat macam mana? Bukan kita tak nak menyantuni Muafakat Nasional. Awal-awal saya kata the best pack. Satu ikatan ukhuwah kepimpinan yang paling baik adalah Muafakat Nasional. Berpuluh tahun UMNO dengan PAS duk berbalah. Dah wujud Muafakat Nasional, dah selesai. Tiba-tiba buat perangai balik. Ini masalahnya saya tengok. Jadi keadaan ini saya harap supaya warga akar umbi sajalah yang akan menentukan. Berpakatlah kalian. Saya mengharapkan agar warga PAS peringkat akar umbi, agar UMNO peringkat akar umbi, bila datang musim pilihan raya, tak lama pun saya menjagakan dalam 7 bulan lagi itu pilihan raya nanti, kita tentukan sikap kita. Kita benar-benar kali ini kita menterjemahkan suara rakyat kuasa keramat. Hari ni hari ulang tahun, tak ada nak kata majlis bacaan doa selamat dan sebagainya, tak ada. Cuma yang tengok adalah Datuk Seri Zahid ada keluar dalam dia pada Facebook, hari ni hari ulang tahun. Sedih juga saya tengok. Tuan Ibrahim ada, tapi Tuan Guru Ajadi tak ada. Jadi pimpinan-pimpinan PAS yang lain pun saya tak nampak. Jadi mereka pun dah tak pandang pun dah. Yang dah jadi menteri lah. Tak pandang lah. Dulu gunakanlah Muafakat Nasional ini sebagai platform nak menunjukkan bahawa gini begitu bagusnya pimpinan kita dengan nama. Dah tak ada dah. Sudah sayup-sayup kita mendengar tentang Muafakat Nasional. Saudara, saya ketawa juga bila saya tengok ada satu culipan. Ini culipan dalam Facebook. Saya nak baca aja. Pas bias, saudara. Dia kata timbalan presiden parti yang kalah bertanding mewakili parti yang akar umbinya berikrar no Anwar dan no DAP, no jajaran baru. Akar umbi pun terkejut bila dia sendiri yang menandatangani atas kapasiti apa tentang jajaran bersama dengan Pakatan Harapan. Saya pun tak tahu.
Aduh, jadi mereka ini katanya minta supaya dipecat Datuk Seri Najib, pecat Anwar Zaid Hamidi, kononnya nak bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Sekarang ni macam mana? Mereka berlumba-lumba ke depan untuk mewujudkan satu pakatan persefahaman politik antara kerajaan yang mereka berada dalam kerajaan dengan pimpinan pembangkang Pakatan Harapan. Saya melihat kerana itu adalah umpamakan, sebab saya itu berkali-kali berkali-kali bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah ibaratkan harimau yang terluka. Beliau adalah harimau yang terluka, yang selama hari ini tersimpan di belakang jeriji besi, yang terkurung dalam penjara. Dan bila dah sign benda begitu, tiba-tiba bertaraf menteri pula, dan ada pula kedudukan, maka Datuk Ismail Sabri sudah berani. Cuma saya nak tanya Datuk Ismail Sabri ni, kalau orang ni, kalau dengar rimau ni, ada dia punya guna tas kayu tas. Adakah beliau mempunyai tas yang boleh menjinakkan pimpinan seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim? Jangan lupa saudara, Anwar Ibrahim bukan calang-calang orang. Sebab itu bila Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri zaman era Pakatan Harapan, dia cuma lantik Dr. Wan Azizah. Dia tak bagi ruang pada Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di anjung kuasa Seri Perdana. Hanya Datuk Seri Dr. Wan Azizah saja sebagai timbalan Perdana Menteri. Hari ini bila beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim ada mengadakan satu pact, satu kerjasama dengan kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri dan bertaraf menteri walaupun sebagai ketua pembangkang, saya melihat seolah-olah mengundang beliau membuka pintu jeriji besi bebas. Siapa yang kena telan nanti? Ini keadaannya saya dah cakap berkali, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia seperti harimau terluka. 20 tahun dia berada di belakang jeriji besi. Yang cuma dengar sesekali suara ngaumannya. Itu pun sudah cukup menggerunkan. Waktu pilihan raya 2018, pilihan raya yang ke-14, Anwar Ibrahim dipenjara. Tapi aura Parti Keadilan pimpinannya boleh menumbangkan Barisan Nasional. Jangan lupa saudara. Dan hari ini beliau di luar. Datuk Ismail Sabri ini, ayu ada kekuatan ke yang boleh menawan? Dia bukan boleh setakat sign begitu saja. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia berpencah. Dia berpencak dalam arena politik, bukan sekadar di kampung. Dia bukan membuka silat mulut. Dia berpencak di peringkat antarabangsa. Daripada zaman muda lagi. Sebab itu almarhum Tun Razak berpesan pada Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah 6 hari sebelum almarhum Tun Razak meninggal dunia di London. Saya ingat lagi. Dia pesan pada Tengku Razali, dia cakap, "Li, balik nanti you ambil lah Anwar bawa masuk dalam UMNO. Dengan adanya Anwar dalam UMNO, dia akan kuat. Ini orang kukuh pengaruhnya, hebat orangnya. Maka dibawa." Sebab itu orang yang bertanggungjawab membawa masuk Datuk Seri Anwar Ibrahim ke UMNO adalah Tengku Razali Hamzah. Bila saya cakap benda begini, orang marah dekat saya. Tak habis-habis dengan Tengku Razali. Tidak, ini saya memberi pencerahan yang nyata. Dia balik, dia jumpa dengan arwah Mak Yan, ibu pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. So Mak Yan ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia takut dengan mak dia. Jadi Mak Yan ni lah memujuk Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bawa untuk Anwar menyertai UMNO. Dia masuk saja UMNO, diterima waktu itu Presiden UMNO, Perdana Menterinya adalah Dr. Mahathir. Bukan Dr. Mahathir yang bawa dia masuk UMNO, tidak. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia masuk saja dalam UMNO. Tahun pertama dia dah lawan Ketua Pemuda, menang. Walaupun menang dengan 10 undi. Peristiwa itu saya masih ingat di Dewan Bahasa. Dia lawan dengan Datuk Haji Syuami Kamaruddin yang disokong oleh Datuk Harun Idris. Sebab mereka melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ada aura kepimpinan. Ini jelas saudara. Dan dia lepas saja dia menang Ketua Pemuda, mula mendaki titian politik dalam UMNO dan berakhir sampai ke tahap timbalan Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri. Dan apabila melihat bahawa rempuhan air, aura kepimpinan itu, maka Dr. Mahathir pun rasa dengan keadaan begini, dengan aku beruyuk, maka Dr. Seri Anwar Ibrahim pun tersimpan di belakang jeriji besi. Bila simpan Dr. Seri Anwar Ibrahim dalam penjara, lega dah sedikit Dr. Mahathir. Itu ceritanya. Dan Dr. Seri Anwar Ibrahim dengan mata labamnya, Parti Keadilan berterusan.
wujud. Dan beliau mendapat pembelaan bukan peringkat dalam negeri, di luar negeri dan sebagainya. Dan hari ini Anwar Ibrahim sudah di luar. Bukan sekadar di luar daripada kandang besi. Harimau yang terluka itu sekarang ini sudah berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Sebab itu saya katakan, Datuk Ismail Sabri, you punya pencak silat dia ke mana? Okey, you orang Pahang, you bolehlah menawan gajah. Tetapi adakah you memiliki kayu tas? Jangan main-main. Ini nak main politik. Ini saya cakap terus terang. Sebab itu saya tak tahulah. Saya kena terima je lah. Tapi bila Datuk Zaid bercakap, berbual dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa ini dikatakan Zaid nak bawa Anwar Ibrahim ngadakan hubungan. Sebab itu no Anwar, no DAP dan sebagainya. Tapi orang yang bercakap itu sekarang ini menjilat dengan agak. Dan boleh buat kenyataan pula. Datuk Zaid ni akhirnya akan jadilah kes mahkamah dia akan kalah. Pasal apa pula? Saya tidak yakin. Tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim dia akan meletakkan tuntutannya pertama sekali keadilan dan bahawa mahkamah itu mestilah dibebaskan daripada sebarang pengaruh politik. Saya yakin dia akan lakukan itu. Saya berkeyakinan. Sebab itu bila Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di anjung kuasa di Seri Perdana, saya melihat suasana, saya lebih ceria lagi. Sistem kehakiman kita ni benar-benar bebas dan terus. Saya berkeyakinannya itu. Sebab dia perjuangannya, sebab dia yang terkena. Dia yang tersimpan di penjara berapa lama? Bukan satu hari saja. Kita pun tak sangkut, tak sampai hati. Hidup dengan penuh terseksa. Terpisah daripada keluarga dan sebagainya. Hari ini dia dah berada di situ. Jangan main-main. Sebab itu saya melihat ada tulisan sahabat kita, Saudara Khairul Ahmad. Dia kata, ahli-ahli akar umbi pun mula sesangsi dengan Datuk Seri Ismail Sabri ni. Dia kata macam dia tak kena je, dia kata. Sebab dia bila dia berani-berani, you nak bermain politik, kalau setakatlah Anwar, you tahu sajalah. Kalau takut di lambung dugaan dan cabaran, jangan bicara soal perjuangan. Main tu. Bukannya dia takut di lambung ombak, jangan berumah tepi pantai. Dia melontarkan kalau takut dengan cabaran. Jangan bercakap soal perjuangan. Jangan main-main. Ini saya harap, saya cakap terus terang. Tadi pun saya tengok dekat Parlimen. Okey, bila Ryan saja kena jatuh hukum oleh Timbalan Speaker, 2 hari dibuang tak boleh masuk Parlimen. Anwar dia telefon. Dia telah menghubungi Speaker, lepas tu Speaker pun buat hati, okey, 1 hari je besok boleh lah. Artinya dia sudah mula kuku-kuku Anwar Ibrahim sudah mula mencengkam di Parlimen. Sebab itu sekarang ni dari segi politik dia biarlah dulu. Ahli-ahli Parlimen bercakap. Dah betul Saudara Faizal Halim, Anwar Ibrahim berucap di Pentang Antarabangsa dan dijemput dengan forum dan sebagainya. Wibawa dia memang. Sebab itu saya katakan, saya tidak mau bercakap soal pribadi. Pribadi jangan kita campurkan. Ini soal politik. When you talk about politik, jangan main-main saja. Dan saya melihat, saya cakap terus terang, secara pribadi, Anwar Ibrahim juga sudah mempersiapkan anak dia Nurul untuk menjadi pimpinan masa depan. Mungkin saudara tak setuju dengan saya. Inilah gagasan pemikiran Anwar Ibrahim. Sebab ilmu dah cukup pada Nurul Izzah. Nurul pun bukan tak kena macam mana kena serangan apa semua. Dan ini keadaan saya cakap terus terang bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini sudah berada di anjung kuasa. Dia akan melebarkan legasinya. Dan Nurul adalah persiapan untuk dibawa ke gelanggang untuk bertarung di peringkat yang lebih mencabar lagi. Dan memanglah kita tengok bahawa adunan politik masa depan dalam musim pilihan raya akan datang memang seronok tengok. Tetapi saya nak bagi tahu pada Datuk Ismail Sabri, jangan mudah dengan gula-gula. Saudara berhadapan dengan orang macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara berhadapan dengan orang macam Lim Guo Eng. Saudara berhadapan dengan orang macam Mat Sabu. Jangan main-main. Ini adalah panglima yang bijak bersilat di pentas politik. Sebab itu saya katakan penasihat-penasihat yang di sekeliling Datuk Seri Ismail Sabri ini, apakah anda pintar dapat membaca sekilas ikan di air, kita tahu jantan betinanya. Saya bukan nak Andre, saya bukan nak memperlekehkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak. Tapi saya kata UMNO kena bersedia ke arah itu. Pimpinan UMNO. Sebab itu saya rasa Datuk Seri Zahid Hamidi tentulah beliau lebih bersedia. Sebab itu bila Datuk Ismail Sabri kalau tak mahu menyantuni permasalahan politik bersama dengan Datuk Zaid, bersama Datuk Seri Najib, uyup. Ini keadaan.
Dan sekarang suasana politik hari ini, saya dengar tadi perbincangan dari awal sampai habis Dewan. Daripada pagi sampai petang. Saya dengar. Sebab itu besok saya nak berjumpa dengan Presiden Persatuan pengguna-pengguna Islam. Bahawa ini saya nampak macam ada acuan. There is a game now in politics sekarang ni. Sebab saudara jangan lupa, okey, bahawa dalam keadaan politik hari ni, PAS sendiri pun, ahli PAS akar umbi dia pun suka juga dengan Anwar Ibrahim. Ahli UMNO akar umbi pun suka juga dengan Anwar Ibrahim. Sebab satu ketika dia pernah jadi timbalan Presiden UMNO. Itu cerita benar. Cuma adalah puak-puak keliling ahli menama orang tu memanglah kita tak nak. Dan sekarang ni Anwar Ibrahim telah pun merongkaikan ikatannya dengan Azmin Ali. So keadaan ini membuatkan orang kata okey lah. Dulu ada Azmin Ali. Antara punca Izzah Makno Baballah, antara puncanya ramailah pimpinan dalam PKR semua meninggalkan Anwar Ibrahim kerana Azmin Ali. Sekarang dia tak ada. Sekarang jangan lupa sejauh mana Anwar mampu untuk bersilat, berpencak sepenuhnya kali ini. Saya khawatir ini kalau nak bertarung ni, kalau ini bukan level Muhammad Ali, brother. Ini dia punya penumbuk sesekali dia bagi. Cuma saudara dengar tadi perbahasan, ucapan titah Duli Yang Maulid Pertuan Agong. Mantap. Dan kita nak letak siapa nak lawan? Perdana Menteri. Tercungap, brother. So jadi kita akan melihat satu landscape politik yang saya nak cakap terus terang lah. Biarlah kita panjang sedikit, mungkin 1 minit lebih ke 2 minit lebih. Sekarang ni saudara, yang selalunya yang mampu memerangkap Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Dr. Mahathir. Jadi nak merangkap dia tu pun orang yang tahu bersilat lah. Tetapi jangan lupa, saya berkali-kali mengingatkan, jangan lupa kenyataan Yang Berhormat Mulia Tengku Razila Hamzah. Beliau pernah mengungkapkan dalam sebulan 2 bulan lepas, dia kata Anwar juga boleh menjadi Perdana Menteri yang baik. Sebab dia tahu siapa. Sebab inilah yang dipesankan oleh Tun Razak pada beliau. Sebab itu hubungan dia dengan Datuk Anwar Ibrahim baik, cukup akrablah hubungan Tengku Razali dengan Anwar Ibrahim. Kerana dua-dua mereka ini nak mahu melihat impian masa depan negara. Sekarang ini saya cakap terus terang. Dan apabila Datuk Seri Zahid Hamidi, bersama berjuang dengan Datuk Seri Najib, lain tak ada fikiran sekarang ni. Orang ni dah tak ada kepentingan dah. Dah tak ada kepentingan untuk menangguk kekayaan, dah over. Now sekarang mereka mau menyantuni kehidupan rakyat. Dalam keadaan begini, saya yakin rakyat akan sambut. Cuma yang saya khawatir, mampukah Datuk Ismail Sabri berpencak di pentas politik bila nak berpolitik dengan Anwar Ibrahim? Akhirnya siapa yang kena telan? Kita bicara lagi malam esok. Kita tengok apa pula berlaku di Dewan Rakyat besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.